Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu okey kalau dengar suara saya dengan jelas tekan satu boleh tak? Tekan satu dekat bahagian komen, type satu. Alright. Terima kasih Puan Nur Farahim, Dila Najmi pun, Tuan Azri Syamsuri, Tuan Tinas, Mr. L ada juga. Ramai satu-satu Mr. L. Okey. Tuan Rosada. Okey. Selamat datang saya ucapkan kepada semua. Saya ulang balik, nama saya Zulizzi bin Nordin. Saya memang seorang dentist lah. Orang panggil doktor pun boleh juga kan. Saya grad tahun 2006, lama dah. Lepas tu kerja selama 15 tahun merata-rata lah. Saya kerja dekat uh, paling lama dekat Kota Kinabalu Sabah lah sebenarnya. Lepas tu pindah ke Selangor dalam beberapa tahun, and then last kali saya balik ke Kelantan. So sekarang duduk dekat Kelantan lah, bersama dengan isteri lah dekat Kelantan. So memang settle down dekat Kelantan lah sekarang. So saya mengenali QM ni daripada rakan-rakan jugalah. Previously ada seorang doktor jugalah yang memperkenalkan QM. And then lepas tu dah lama tak aktif, tiba-tiba saya punya klien saham Puan Rabiza pun introduce balik, macam second introduction lah pada QM. So saya baru nak mula aktif balik lah. Cuma saya jadi remiser dari tahun 2019. Berkenalan dengan pasaran saham kan. Remiser ni dia lebih pada saham sejak tahun 2015. So actively trade dari 2015 lah, 2015 sampai sekarang. Cuma dapat lesen sebagai seorang remiser yang berdaftar dengan Bursa dengan Security Commission tahun 2019. So kerja seorang remiser ni memang hari-hari kita akan menghadap screen lah. Kita menghadap screen, tengok carta, tengok pergerakan harga saham naik turun, and then tengok beratus-ratus syarikat yang disenaraikan dekat pasaran saham. So bila bercakap tentang pasaran ni kan, dia ada satu benda yang kita nak kena tengok, iaitu pergerakan harga dia. So tak boleh lari lah. Memang apabila harga bergerak naik dan turun, then setiap pergerakan tersebut akan direkodkan pada satu platform yang kita panggil sebagai charting platform. So charting platform ni, ataupun kita panggil sebagai platform uh, carta-carta harga saham dan sebagainya, biasanya kalau saya kan, saya akan gunakan dekat TradingView. Tuan-puan pernah dengar ke TradingView? TradingView, nama dia TradingView. Pernah dengar ke tak? Kalau pernah dengar boleh komen Y, tekan Y kalau pernah dengar. Kalau tak pernah tekan M, no. Atau X pun boleh. Pernah dengar ke TradingView? Pernah Oh, okey. Dia Najmi tak apa, dia dah trade, dia selalu trade forex, dia tahu. Tuan Farahim belum Tuan Nazri pun belum. Okey. Ramai yang dah pernah dengar, alhamdulillah. Alright, so saya ingat saya kena share screen lah sebab saya nak share pergerakan harga saham. Boleh tak saya share screen je Tuan-puan boleh tengok ke? Boleh nampak ke screen? Kalau boleh nampak, boleh komen sikit tak? Komen satu ke, dua ke? Komen satu lah. Komen satu kalau nampak. Nampak jelas-jelas. Apa saja jelas Hmm. Alright, so saya kena terangkan sikit. Saya punya carta ni dia very colourful. Dia very colourful. Saya jenis seorang yang memang perlukan apa ni? Kita nak tengok secara visualize. Kita nak nampak benda tu bergerak kan, berdasarkan dia punya color, berdasarkan dia punya bentuk dia, shape dia dan sebagainya. So agak berlainan lah kalau tuan-puan tengok carta lain-lain. Okay. So kita straight to the point lah kalau tuan-puan nak tengok pasal pergerakan harga saham kan. So kalau berdasarkan saya punya analisa, okay, ini semua yang dalam senarai saya punya watchlist ni, semua yang Bitcoin semula Ini Bitcoin, ada Bitcoin, ada Ethereum dan sebagainya. So nanti saya akan komen berkenaan dengan Go juga, okay? Go juga. Tapi Go ni yang kita punya fokus hari ni kan. iPhone enter the waiting room. Apa ni? Saya kena ME ke? Alright, okay, dah. Alright. So, untuk kita memahami pergerakan harga sesuatu instrumen lah, tak kisahlah dia gold, dia
digital coin, semua yang Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, ataupun saham kan, kalau saya tunjuk di bursa saham ni pun ada beratus-ratus saham, ada 900 lebih, almost 1000, dan 80% daripada saham-saham yang ada dekat bursa Malaysia adalah patuh syariah. Kalau tuan-puan nak beli, boleh buka akaun dengan saya lah, nanti saya akan guide lah macam mana cara nak beli dan sebagainya. Kita pun ada group klien juga. And then kita pun ada saham-saham USA. Kalau tuan-puan tengok ada macam-macam, ada AMD, Google, Meta, Nvidia, XP, Adobe, apa ni, Intel dan sebagainya, Amazon, Coke, Apple, banyaklah Ada lebih banyak lagi daripada saham-saham yang ada dekat Malaysia lah. Alright. So, untuk memahami pergerakan harga saham, okay, sebelum tu, kalau tuan-puan rasa macam saya bercakap laju sangat, boleh komen dekat chat saya baca. Kalau laju sangat tuan-puan tak dapat nak follow. Kalau sedang-sedang elok je, okey je. Okay, jadi kita teruskan je. Alright. Untuk memahami pergerakan harga saham, pertama sekali kita kena tengok dia punya pergerakan long term dia ataupun jangka masa panjang dia. Macam mana dia punya projection. Kalau macam saya kan, sebab saya ingat lebih dah daripada 5 tahun tu, memang dah lebih. Cuma almost 8-9 tahun lah saya dalam bidang pasaran ni kan. Cuma dia dapat lesen tu lah. Dapat lesen tu almost 5 tahun. Okay? Sebelum tu dah berkecimpung dalam pasaran saham ni. Dan dah beratus-ratus, saya ingat beribu-ribu carta dah kita baca lah. So, saya dapat buat kesimpulan yang paling penting lah berdasarkan pengalaman saya. Untuk tuan-puan memahami pergerakan harga saham, kalau orang Arab cakap la budda kan, la budda aliyah kan, tidak boleh tidak. Tuan-puan kena faham dahulu dia punya rangka ataupun dia punya apa ni, kalau medical term dipanggil skeletal lah, skeletal muscular kan. Otot rangka kan. So dia punya skeletal dia ataupun rangka kepada pergerakan harga tersebut. Saya perhatikan semua instrumen, tak kisah gold, saham, digital coin, semua bergerak berdasarkan Elliott Wave. Nah, ini mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang baru dengar. Siapa pernah dengar Elliott Wave? Tekan 1. Siapa pernah dengar Elliott Wave? Kalau ramai yang pernah dengar, kita boleh share terus. Kalau tak ramai, mungkin kita go slow. Siapa pernah dengar Elliott Wave? Pernah? Baru ada Tuan Farahin, Tuan Jusna. Tak tahu. Okay, tak tahu, tak apa. Tak tahu, tekan 0. Pernah dengar tekan 1, tak pernah dengar tekan 0. Tak pernah. Okay, Muhammad Afif belum pernah. Virus, Tuan Virus. iPhone. Kalau ada laju dah, tak sempat nak sebut nama. Alright, terima kasih kepada semua. Oh, tak pernah ramai majoriti. Alright. So, saya boleh bagi sedikit introduction kepada ilmu Elliott Wave. Okay, so saya kena tukar sikit lah setting saya punya chart ni. Candle full color. And then kita tutup dia punya indikator. Sebab indikator ni terlampau meriah sangat. So kalau macam orang yang tak biasa kan, dia nampak macam apa benda lah yang meriah-meriah sangat tu kan. Alright. So hari ni saya nak share sikit berkenaan dengan teknik analisis AXU USDG. Yang ni yang Puan Rebizah yang suggest untuk saya tengok lah untuk tengok carta ni. Selalunya saya akan tengok gold yang ni. Gold yang 1957 ni, dia punya harga dia ni. Ini dia punya wave dia. Okay. Tapi Puan Rebizah cakap dia nak tengok yang harga ni. So kita tengok harga ni. So macam mana kita nak memahami pergerakan dia? Secara asasnya, harga bergerak mengikut satu pattern yang dipanggil sebagai fractal structure. Fractal ni macam mana saya nak cakap? Kalau saya ambil dia punya screenshot lah fractal. Fractal ni adalah satu struktur asas yang membentuk sesuatu geometrical pattern yang lebih besar ataupun lebih kecil daripada dia. Macam tu. So, saya bagi contoh yang paling senang. Kalau sekiranya tuan-puan, saya lukis sikit Tuan-puan nampak saya lukis satu segitiga kan? Nampak ke? Nampak kan? Okay. Dalam satu segitiga ni, segitiga ini sebenarnya dia terbentuk daripada segitiga yang lain. Okay. Dia terbentuk daripada beberapa segitiga yang lain. Okay.
Alamak, tak center. Saya kena ke tengah ni sikit. Ha, okay. So dalam satu segitiga yang besar ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segitiga. So dalam segitiga yang kecil-kecil ni sebenarnya dia terbentuk daripada segitiga yang lain juga. And then daripada segitiga ni dia pun dibentuk oleh segitiga yang lain juga. Then segitiga yang besar ni pun sebenarnya dia singit dah. Dia pun terbentuk daripada dia boleh membentuk satu segitiga yang lebih besar daripada dia. So lebih kecil pun dia bentuk yang sama, lebih besar pun dia dalam bentuk yang sama juga. So itu nama dia fractal pattern. Pernah dengar tak? Saya nak tanya. Kalau pernah dengar tekan 1. Kalau tak pernah dengar sama juga tekan 0. Fractal pattern. Fractal ni ejaan dia macam ni. F R A C T A L. Tak pernah dengar? Okay. Saya bagi contoh lah. Kita Google sikit fractal pattern. Lambat nak apa ni nak tengok chat je, tapi benda-benda ni nak kena faham sikit. Okay. Fractal pattern ni kalau contoh yang paling simple, saya ambil contoh kita ambil contoh galaksi lah. Galaksi ada tak contoh galaksi kat sini? Tak jumpa lah pula. Sekejap Fractal Golden ratio. Ni benda ni. Okey. Ni. Saya tak sure tuan-puan boleh nampak ke tak gambar dia macam agak kecil. Tak keluar pula. Ini je lah ini je lah. Kita tunjuk ini je. Alright. So ini yang sebelah atas kanan ni, mungkin kalau skrin kecil tu tak nampak lah. Ini adalah galaksi. Kita punya galaksi kan. Bentuk dia sama je dengan bentuk yang ada dekat alam semula jadi. Contoh macam bentuk cengkerang siput ni, yang kita panggil siput apa tu nama dia, golden spider ni kan. And then kalau tuan-puan tengok bentuk tornado kan, tornado tornado apa dia panggil, taufan. Bentuk taufan pun kalau tengok tornado kan daripada satellite view. Okay, kita tengok tornado satellite view. Ni kita belajar sikit lah benda-benda yang basic lah pasal structure. Pun bentuk dia sama juga. Dia akan membentuk bentuk yang sama. Okay. So ini just sedikit sharing je. Just untuk apa ni, nak bagi tahu apa bentuk apa benda tu Elliott wave. So sebagai contoh, kalau tuan-puan pernah tengok tak bentuk yang macam ni, dia ada satu bulat kat tengah. Lepas tu dia ada ada benda yang mengelilingi dia macam tu kan. Pernah tengok tak bentuk yang macam tu? Kita panggil bentuk atom. Pernah dengar tak? Pernah tengok tak? Kalau pernah tekan Y. Saya nak tahu. Pernah Okay. Sama juga kalau kita tengok macam elektron kan, bentuk atom macam ni kan. Dekat tengah-tengah ni dia ada dipanggil apa itu? Dipanggil neutron dekat tengah-tengah kan. Lepas tu dia ada elektron and then dia ada proton. So saya nak sebut pun dah berbelit lidah. Itu adalah bentuk yang paling asas dalam struktur kita punya kehidupan sehari-harian. Tapi itu yang paling kecil kan. Bila kita tengok yang solar system, bentuk dia sama juga. Okay, bentuk dia sama. Dia pun ada bentuk yang sama juga dengan atom. Macam dekat tengah-tengah tu ada neutron, dekat sebelah-sebelah dia ada proton, elektron dan sebagainya. Benda ni dia bukan kebetulan. Okay, dia bukan kebetulan. Dia adalah satu struktur yang memang betul-betul diciptakan. Kita tahulah kan, Allah yang menciptakan semua kan. Kita tahu. Benda ni memang diciptakan menggunakan satu prinsip yang sama yang kita panggil sebagai fractal design. So fractal ini pun ada di dalam pasaran. Itu je sebenarnya nak cerita kan. Punya panjang dia punya pusing tu, punya panjang. Fractal ini pun ada di dalam pasaran yang kita panggil sebagai Elliott wave. Elliott ni nama orang sebenarnya, orang yang menemukan teori ini. Wave ni adalah gelombang lah. So apa itu Elliott wave? Alright, so
Elliott wave ni adalah satu struktur asas yang mana dia pergi kepada konsep fraktal. Satu struktur yang lebih besar membentuk struktur yang satu struktur yang kecil, struktur yang sama ataupun geometrical pattern yang sama membentuk struktur yang lebih besar dalam bentuk yang sama. Saya bagi contoh, struktur asas Elliott wave dia ada dua pembahagian. Kalau sekiranya dia menaik, dia akan bentuk macam ni. Okay, saya buat dekat sebelah tepi sini lah untuk nampak. Contoh kan, kalau harga saham lah, saya ambil harga saham lah mudah sikit. Pasaran buka jam 9 pagi dan pasaran tutup pukul 5 petang. Ini kalau harga saham lah. So, sekiranya dia punya Elliott wave dia bullish pada hari ini, dia akan bermula macam ni. Kosong, harga mula-mula buka, dia akan naik. Dia akan buat wave 1. So, dia akan turun. Dia akan buat wave 2. So, wave 2 ni sepatutnya, kalau ikut teori Elliott wave, dia tak akan lebih rendah daripada wave 1. Kalau dia lebih rendah, dia break. Bila dia break, dia dah jadi yang kosong ni, dia dah jadi ke atas ni. So, dia dah tak jadi bullish lah, dia akan jadi bearish. Itu saya kena explain detail untuk advance lah. Okay. Kita ambil yang ni dulu. Kita ambil bentuk yang basic dulu. Satu, dua. Lepas dua, ini kita panggil correction. Ini adalah wave yang impulsif ataupun wave utama dia. And then dia akan buat correction. Bila dia buat correction wave 2, dia akan naik membuat wave 3. Okay, wave 3. Kalau dalam pasaran saham, wave 3 ni selalunya antara pukul 3 hingga pukul 4 tu dia dah lengkap wave 3. And then dia akan turun buat wave 4. Selalunya pukul 4 lah habis dekat pasaran saham. And then dia akan naik pergi ke wave 5 untuk tutup. And then dia akan adalah residue wave ataupun kita panggil sebagai correction wave. Okay. So ini adalah bentuk asas dekat Elliott wave, bentuk asas fraktal dalam pasaran saham. Tapi bukan setakat pasaran saham je yang kita boleh pakai sebenarnya. Dekat gold, dekat digital coin, dekat forex dan sebagainya pun kita ada bentuk asas yang sama. Okay. So saya tunjuk sikit lah untuk bagi tuan-puan faham. Saya kena buka dulu platform saham dulu. Saya buka sikit lah. Ini saya punya platform saham yang hari-hari saya duk buka lah. Just nak bagi tuan-puan faham asas macam mana untuk kita interpret pergerakan tu. Kita ambil contoh sebagai hari ni kita ambil contoh syarikat YTL. YTL ni famous tau. YTL ni dia macam satu syarikat yang besar yang kita panggil konglomerat lah. Yang di bawah dia kan ada banyak subsidiari. Dia ada dia ada property, dia ada construction, dia ada apa lagi? Simen. Yes kan, kalau dia ada telecommunication pun dia ada kan yang yes 4G tu apa semua tu kan under YTL kalau saya tak silap lah. Alright. So yang ini kita tengok pergerakan harga dia dalam sehari pada hari ini. Okay, pada hari ini. Kalau tuan-puan perasan dekat bawah ni jam 9 pagi tadi, hari Jumaat tadi jam 9 pagi. And then dia tutup pukul 5 petang. Ini adalah contoh antara syarikat yang membuat kenaikan yang bullish pada hari ini. Okay, yang bullish. So apa maksud bullish? Bullish adalah bila harga dia buka dekat sini open kan. And then dia tutup dekat atas ni, dia membentuk satu candle yang solid. Itu kita panggil chart yang bullish lah. Okay, dia membentuk satu candle yang solid. Dia buka kat sini, dia tutup dekat sini, close. Open sini, close sini. Sini dia punya high, sini dia punya low. So low ni dia ada sikit toncit lah kat bawah sebab ini dia punya low ni kan. Ini dia punya high dia. So itu cara macam mana sesuatu candle terbentuk yang kita boleh nampak dekat platform TradingView. Kalau tengok dekat sini, kalau saya type YTL, kita boleh nampak lah YTL Corporation. Ni. Dia membentuk yang daily chart. Dia membentuk satu candle yang solid pada hari ini. Okay, buka kat sini, tutup dekat sini. Ada toncit sikit kat bawah. So itu yang kita nampak dekat M Plus punya platform tadi. Ramai kena admit. admit. Alright. So untuk memahami fractal ataupun Elliott wave,
kita tengok dia punya kosong dia. Kosong dia start dekat sini. Sebab sepatutnya kosong dia start kat sini tapi dia drop. Lepas tu dia naik balik and then dia break. Dia break kosong. So maksudnya kosong yang latest dia start kat sini. So kosong dia naik dia buat 1, 2, 3, 4 dan 5. So ini adalah fractal Elliott wave dalam sehari untuk wave yang bullish. Alright? Untuk wave yang bullish. Tapi berdasarkan fractal teori tadi, setiap geometrical pattern yang lebih besar terbentuk daripada pattern-pattern yang lebih kecil. Macam mana cara kita nak memahaminya? So kita tengok YTL punya long term. YTL punya long term. Ini tak berapa menarik sangat untuk kita tunjuk. Saya suka tunjuk FBM KLCI. Okay. FBM KLCI. Untuk apa ni? Study purpose lah. Alright. Untuk FBM KLCI, kalau sekiranya kita tengok dia punya yearly chart dia, okay, dia punya yearly chart dia, saya buang dulu semua lukisan ni. Dia membentuk satu Elliott wave yang lengkap berdasarkan chart tahunan. So chart tahunan ni satu candle ni mewakili setahun. Contohnya macam sekarang tahun 2023 dah nak habis kan. So bila habis je bulan Disember 2023 dia dah complete dah satu candle dekat sini. So macam mana cara kita nak memahami setahun punya pergerakan Elliott wave untuk FBM KLCI, kita tengok dia punya kita pasang dia punya apa ni? Nama dia kaki-kaki dia lah dia punya gelombang kiraan gelombang-gelombang dia. Okey. Macam untuk FBM KLCI, dia bergerak macam ni. Ini dia punya wave 1. Ini dia punya wave 2. Ini dia punya wave 3. So wave 4 dia tak habis lagi. Okay, wave 4 dia saya expect dia akan turun lagi bawah sikit lah. Okay. And then baru dia akan buat wave yang kelima. So ini satu wave yang besar. So macam mana kita nak cakap yang fractal tadi tu kan? So dalam satu wave ni sebenarnya dia pun ada 5 wave. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So dalam wave 2 hingga 3 pun dia ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So dalam wave yang kelima ni sepatutnya dia pun akan ada 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu untuk wave menaik dalam fasa bullish. Kalau yang bearish punya wave, boleh je saya nak cerita. Tapi selalunya saya tak akan cerita sebab bearish punya wave dia terbalik daripada bullish punya wave and dia pening sikit. Selalu bila kita sentuh tentang bearish wave ni dia memang akan tuan-puan pun pening. Saya nak explain pun jadi payah sikit. Alright. So untuk correction wave yang daripada wave 1 ke 2 ni dipanggil correction. Maksudnya bila ada kenaikan yang kuat, dia mesti berehat seketika. Macam contoh kan kenaikan harga ni kita buat analogi di macam contoh kita naik gunung lah, kita naik bukit kan, kita naik bukit pergi hiking. Bila kita naik sampai satu checkpoint kita penat, okay, kita penat. So kita akan berehat seketika. So berehat seketika ni kalau dalam pasaran saham dia akan turun sekejap. Okay, dia akan turun sekejap. So turun sekejap ni dalam kalau berdasarkan Elliott wave punya asas, dia akan ada wave 2 dan wave 4 dalam keseluruhan 5 wave. Okay. So wave 1 adalah wave menaik yang kita panggil sebagai wave dia punya momentum wave lah. Wave ni macam gelombang kan, gelombang yang ada momentum. Wave 2 hingga wave 3 pun gelombang yang ada momentum. Wave 4 hingga wave 5 pun gelombang yang ada momentum. So selepas dia dah naik kuat, dia penat. So dia kena berehat. So dia akan buat 2 kali rehat. Wave 2 dan wave 4. And then final punya rehat dipanggil correction wave yang lebih besar lah. Yang ini dipanggil sebagai correction wave. Ataupun ABC lah kita bagi kat sini. Selepas daripada wave 5. Itu dah detail sikit. Dalam wave 1 hingga 2, dia akan ada 3 wave kecil. Dipanggil sebagai A, B dan C. Yang ni pun sama. A, B dan C. Ini secara tak langsung saya ajar kelas Elliott wave ni. Kelas Elliott wave ni kalau tuan-puan belajar kat luar sana lah dengan sifu-sifu Elliott wave kan dalam 2,500 dia ajar. Tapi detail lah detail. So dalam satu wave yang momentum ni kita bagi impulsive wave ni banyak istilah-istilah So saya panggil wave momentum je lah. Wave 1 wave menaik, wave 3 wave menaik dan wave 5.
Dalam 3 wave ni dia ada 5 sub wave. 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang kita panggil sebagai fractal. Alright. So kita kembali kepada chart ini. Sekejap. Yang ni saya nak lukis yang, ya, saya nak lukis dia punya correction wave. Yang ni kan, wave 1 ni dia ada 5 wave. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dah naik jadi wave 1. Yang ni wave 3. Yang ni wave 5 kan. So, kalau kita tengok correction wave, dia ada 1, 2, 3. Dia ada ABC sahaja. Kita panggil A, B dan C. Yang ni pun sama. Cuma, ini adalah, ada satu lagi teori Elliott wave ni yang apa ni, kompleks sikit. Kalau sekiranya wave 2 simple, wave 4 dia kompleks. Dia ataupun alternate rules lah dipanggil. Kalau wave 4 ni simple, wave 2 akan kompleks. Itu tuan-puan tak tahu pun tak apa. Cumanya itulah teori dia. Kalau wave 2 simple ABC, wave 4 dia akan jadi complicated. A, B, C, D, E. Normally sampai E lah. Normally sampai E. So, itu adalah bentuk yang sepatutnya berlaku pada chart FBM KLCI ataupun Bursa Malaysia. Alright. So, kita kembalilah kepada matlamat utama discussion pada malam ini. Tuan-puan mesti nak tahu kan, berkenaan dengan pergerakan harga emas kan, pergerakan harga emas. Okay. Gold movement KXAU USDG. Okay, sebelum tu setakat yang saya terangkan tadi, tuan-puan yang hadir dari awal tadilah, yang baru join tu mungkin tak sempat nak faham ke tak? Kalau faham, tekan 1 dan tekan Y, sebelah Y tu letak persen. Kalau faham 50%, tekan Y 50. Kalau tak faham langsung, tekan X kosong. Boleh tak? Kalau faham 100%, Y 100. Kalau faham 20%, Y 20. Oh, Alhamdulillah. Dila Najmi hebat. Tahniah. Okey, Puan Liza, tahniah. Hebat. Dah lulus dah, Puan Fatihah. Wow, lulus. Dapat B. Tuan Dila Najmi A tau, A. Grade A. Tuan iPhone, Alhamdulillah boleh faham juga 20% okey. Puan Finas pun okey. Tuan Alif okey. Alhamdulillah 50%. Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham? Yang baru join tu saya minta maaf lah sebab nak ulang balik benda ni agak complicated. Mungkin kalau pengajar boleh bagi recording kan, boleh tengok balik lah, insyaAllah. Tuan Rizal hebat. Y70. Puan Zalika pun hebat. 50%. Alright. Tahniah. Terima kasih kepada semua. Alright. So, kita pergi kepada harga XAU USDG. So, saya nak buat dia punya wave dia. Yang kecil-kecil ni kan. Yang tu kita tak kisahlah. Kita tak perlu ambil kira lah. Sebab ini macam tak berapa signifikan sangat. Kalau saya panjangkan pun, kalau saya besarkan pun, dia tak berapa signifikan sangat. So kita ambil daripada awal dekat sini lah. Daripada sini. Ini tahun bila lagi ni? 59, tahun 68. Saya pun tak wujud lagi. Mungkin parent saya mungkin ada lah, tapi kecil lagi. Tapi parent saya tak ada lah dua-dua. Alright. So, untuk wave gold, kita ambil dari sini. Dia punya wave 1 ni. Ini dia punya wave 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. 1, 2, 3, 4 dan 5. So, sekarang dia dalam fasa wave yang kelima lah. Okay, dia fasa wave yang kelima. Kalau sekiranya saya masukkan dia punya wave dia. Alright, kita start dekat sini. 1, 2. Okay, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. So 5 ni sebenarnya tak habis lagi. 5 ni tak habis lagi. Alright, kita masukkan dia punya sub dia dulu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kat bawah ni. Saya betul-betulkan sikit. Sebab nak dapatkan yang dia punya puncak-puncak ni kena adjust sikit lah. Sebab dia bukan auto. Kalau auto senang. Sepatutnya kena ada orang yang bijak pandai ni buat ni auto ni kan. Yang pandai programming lah. Wave 2 pun sama juga. Dia dah naik tinggi dah. 1, 2, 3, 4 dan 5. So, wave 5 ni, 4 ke 5 ni kan. Sikit je lagi. Sikit je lagi.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Adalah last lah. Last lah. Mungkin apa nafas nafas terakhir ke apa, bukan terakhir lah. Dia akan naik lagi tinggi sebenarnya. Kalau tuan puan faham berkenaan dengan kitaran wave ni, dia memang akan naik lagi tinggi. Cuma dia kena berehat lah. Okay? Dia 1, 2, 3. Tu. So lepas wave 5, dia akan buat correction wave A, B dan C. So lepas ni then dia akan sambung balik. Dia, kalau kita tengok time frame yang lebih besar daripada yearly chart pun, dia akan sambung balik juga, lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Cuma masa tu lah mungkin kita dah tak ada dah masa ni. Sila hari bulan masa ni kan, Dajjal pun dah keluar. Wallahualam. Okay. So, nampak tak jelas tak setakat ini? Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Kalau faham tekan Y lah, tekan Y macam biasalah. Kalau tak faham tekan X. Tapi sambil saya minum air sekejap. Betul. Haji. Haji Z. Z. Saya pun Z juga. Saya Zul Easy Nordin Z. So, ini adalah time frame yearly chart. Satu candle ni adalah setahun. Boleh ambil daily, boleh. Itulah target kita nak go through step by step, time frame by time frame. Tapi saya kena bagi dulu overview dia. Kita nak tengok ke mana pergerakan harga gold XAU USDG ni dalam jangka masa panjang. Okay? Nanti kita tengok dalam jangka masa pendek pula. Alright. So, untuk yearly chart sebenarnya dia ada last push. Last push dia nak habiskan sedikit lagi untuk wave yang kelima. Okay, sedikit lagi untuk wave yang kelima. Cumanya sebelum dia naik, dia kena turun jugalah. Kenapa pilih ASU XAU Gold? Itu saya cakap tadi. Sebenarnya saya gunakan yang ni. Saya gunakan yang gold ni, yang 1957 mata ni kan. Cuma introducer saya Puan Rabiza, dia lebih suka tengok yang XAU USDG. So saya in courtesy lah, saya kaji yang chart ni untuk dia lah, untuk dia. Okay. Tapi kalau nak tengok yang gold ni pun boleh je, sama je. Dia punya pergerakan dia. So yang ni dia satu, dia bukan kat sini sebenarnya, dia edit sini je satu ni, sebab yang previous tu dah tak boleh pakai dah. Ini dia dekat situ je sebenarnya, dia punya satu dia. Okay, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau goal yang besar kan, kalau goal yang besar sama juga, dia dalam fasa yang kelima dah. Okay. So sini pun dia dah buat correction A, B dan C. So dia pun dalam wave yang kelima. Wave yang kelima ni pun dah nak habis. Ada sikit je lagi. Macam tu. Dia dah nak habis dah. Right. So macam tu lah lebih kurang kan. So kita kembali ke chart tadi. Alright. So ada sikit je lagi untuk dihabiskan. Tapi sikit je lagi ni pun maybe akan ambil masa banyak tahun jugalah sebenarnya kan. Banyak tahun juga. Alright. Okay, so kita kecilkan time frame. Saya tukar kepada 6 monthly. Okay, 6 monthly. So dalam time frame yang lebih kecil ataupun 6 bulan, 6 bulan, kita boleh nampak dengan jelas dia punya pergerakan dia masih lagi dalam fasa menaik. Okay. Itulah kegunaannya bila kita buat dia punya mapping kan, kita buat dia punya rangka Elliott wave tu dalam time frame yearly. Sebab bila kita kecilkan time frame, kita dah boleh nampak dah. Kita boleh nampak pergerakan semasa berdasarkan pergerakan yang lebih besar. Okay. So ini untuk 6 monthly. Maksudnya satu candle mewakili 6 bulan. So berdasarkan indikator yang dekat bawah ni, indikator ni dia merujuk kepada overbought dengan oversold. Okay, macam ni. Saya kena explain jugalah untuk tuan-puan faham cara untuk saya baca chart. Apabila indikator ni berada di sebelah atas, ini dia ada level. Dia ada 0 sampai 100. So dia ada 20 hingga 30 dan 70 hingga 80. So benda ni adalah combination lah di antara RSI, stochastic RSI dengan moving average. Okay.
Apa-apa yang berada di bawah level 30-20 ni, ataupun saya buat warna dia warna hijau, ni saya buat sendiri. Yang ni saya buat warna dia merah. Apa-apa yang berada di bawah level hijau ni, kita consider dia berada dalam fasa oversold, ataupun fasa di mana penjual terlampau ramai. Sampaikan bila dah terlampau ramai sangat orang menjual dan menyebabkan harga turun, dia akan sampai satu masa um, seller dah habis. So bila masa seller dah habis, harga akan mula naik balik. Sebagai contoh kan, dekat peringkat awal ni seller ramai. So orang mula menjual. Bila dah lama sangat menjual, seller pun dah habis. Bila seller habis, buyer mula masuk balik. Okay, bila buyer masuk balik, dia akan naik sampai satu tahap yang dipanggil sebagai fasa overbought. Yang mula-mula tadi dipanggil fasa oversold. Oversold ni fasa di mana seller terlampau ramai. So sebelum ni, dia berada dalam fasa overbought. Before that, dia dalam fasa oversold. So kitaran ini dia akan berulang dalam semua time frame lah. Ini dalam semua time frame. So kalau kita tengok yang gold sekarang, yang gold XAU ni kan, dia masih berada dalam fasa overbought dan dia masih lagi nak meneruskan sedikit lagi fasa overbought sebelum dia habis. Okay, sebelum dia habis, pergi ke oversold. Cuma nak mengambil ke overbought ni dia bukan ambil masa yang cepat lah, terlampau singkat kan. Dia akan mengambil sedikit masa lah, mungkin agak lama jugalah. So bila berlaku fasa overbought yang kedua, so sini dia dah mula ada overbought dah mula nak naik balik dah dekat situ kan. Yang warna hijau ni, kalau tuan-puan nampak lah. Sekejap saya buang dulu merah tu. Okay, dekat sini dia dah mula nak naik. So kita expect bila dia masuk fasa overbought dekat sini, buyer akan mula masuk balik area sini, dan menyebabkan harga akan naik membentuk wave yang kelima. So sebenarnya fungsi indikator yang dekat bawah ni untuk saya lah, personally saya gunakan untuk confirmation pergerakan chart yang dekat atas. So macam pergerakan harga dekat atas ni, dia bertujuan untuk kita buat prediction. Itu adalah pergerakan harga dekat atas untuk apa ni, keseluruhan ni adalah bertujuan untuk kita buat prediction, ramalan pergerakan harga. So harga prediction, price kan, price movement. Fungsi dia untuk buat prediction, manakala indikator dekat bawah pakai apa? Ini custom indicator. Saya hanya bagi kepada ahli-ahli grup saham yang daftar under saya je. Okay. Tapi nama indikator ni saya letak OSOB lah. Oversold, overbought indicator. So, the combination of few indicator lah dalam tu. So, indikator yang dekat bawah ni, dia berfungsi sebagai confirmation. Oh, buruk sangat saya punya tulisan. So, bahagian price punya komponen untuk kita buat projection ataupun prediction. Bahagian indikator dekat bawah ni untuk kita confirmkan kita punya projection tersebut. Itu je. Itu cara dia lah untuk saya memahami lah. Okay. So, untuk 6 monthly, kita nampak dia sedang bergerak nak masuk ke bahagian overbought. So, kita expect most probably, nak cakap for sure tu saya tak berani. Tapi most probably, dia akan meneruskan kenaikan sebab buyer masih ramai. Okay, volume pun masih ada. So, kita tengok 3 monthly pula. Right, kita tengok 3 monthly. So, berdasarkan 3 monthly, dia agak sedikit fishy sikit untuk 3 monthly ni. Kalau tengok wave jangka masa panjang, okay, dia nak pergi ke wave 5. Kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ni kan. Dalam wave 5 ni, dari sini ke sini pun dia ada juga 1, 2, 3, 4 dan 5. So dia memang akan naik turun juga. So dia setiap kali ada penurunan akan ada orang jual. Setiap kali ada kenaikan akan ada orang beli. Dia terbalik dah. Sepatutnya setiap kali turun kita beli kan. Setiap kali naik kita jual. Tapi memang lumrah macam tu kan. Bila naik je orang beli. Bila turun je orang jual. Alright. So berdasarkan indikator dekat bawah, sini dia dah habis fasa overbought. Dekat sini, area sini pun dah ada dah signal tu. So
So sekarang dia nak menuju ke area oversold. Itu yang bila saya tengok kan, saya rasa macam um, agak risau sikit lah sebab dia nak turun kan. Tapi generally dia dalam fasa menaik. So saya expect walaupun dia turun oversold pun, kalau dia turun pun dia tak akan turun lama. Kalau dia turun pun mungkin dia akan turun sekejap, and then dia akan pergi balik ke fasa overbought yang barulah dekat area sini. So bila dah sampai area sini, saya expect mungkin dalam 2027 ke macam tu kan. Bila dia dah habis dah overbought dekat sini, then barulah dia akan turun yang for sure lah, yang betul-betul turun untuk membuat correction dalam jangka masa panjang. Okay. Right, so setakat ni okey tak? Boleh, tuan puan boleh follow ke? Saya nampak ramai yang dah left, mungkin ada urusan lain. Boleh, tuan puan boleh follow ke? Dapat Okay. Alhamdulillah. Alright. So kita kecilkan lagi. Kita kecilkan lagi time frame. Sebenarnya ada banyak lagi indikator yang saya pakai. Cuma saya bagi yang paling basic lah. Saya bagi yang paling basic untuk memahami pergerakan. Alright. So, kita tengok monthly chart. Kalau tuan puan nak tengok goal yang ni pun boleh juga. Tapi sama je. Dia punya pattern dia sama, lebih kurang. Okay? So, saya gunakan yang ni je lah sebagai dia punya asas je lah. Okay? So, long term kita nampak dia memang akan menuju ke situ, most probably. And then dia punya short term dia, kita dah nampak dah, dia buat 1, 2, sekarang dia nak buat 3, 4 dan 5. So kalau saya pasang dia punya wave yang lebih kecil, ni wave yang lebih kecil, kalau saya pasang dekat sini, 1, 2, 3, 4, most probably depan sikit lah. Kalau nak tarik ke sana pun boleh. Kalau nak ke sini pun boleh juga. Kalau kita letak kat sini, yang ni kita kena tarik ke sini lah. Ini cuma projection lah. Projection tak ada masalah kalau nak adjust. Okay. Alright. So itu untuk monthly chart. Maksudnya chart bulanan. Kalau berdasarkan chart bulanan, saya screenshot sikit. Ramai yang kena admin. Alright. So kalau tengok chart bulanan dia, previously dia dah habis dah. Dia punya oversold kat sini. Yang ni, yang menurun kan. Yang ni dah habis dah, oversold. So sekarang, dia dalam fasa overbought dekat sini. Dalam fasa overbought. So memang kita boleh relate kan. Okay. So dalam fasa overbought, harga memang akan mencapai puncak dia. So sini, dekat sini, dia turun sikit kan. Di sini, dia naik ni. Ini adalah puncak dekat sini. Sini adalah puncak dia yang dekat sini. So tu dia punya puncak dia. So untuk dia sampai ke sini, dia kena turun dulu sikit, dan baru dia naik balik. So barulah dia akan pergi ke puncak yang terakhir sebelum dia turun. Okay, sebelum dia turun. So, kalau tuan-puan tengok yang monthly chart, sepatutnya dia perlukan sedikit lagi push untuk dia naik dekat sini. Generally dah nampak dah pun sebenarnya kan? Dah nampak dah pun dia dah mula ada sedikit momentum lah kat situ untuk naik. Sini pun kita dah boleh nampak dia punya projection dia, most probably dia akan naik. Cuma dia akan turun dulu sekejap lah macam biasalah, naik turun kan, naik turun. Tapi akan naik juga. Okay? Most probably akan naik juga pergi ke 3. Dan bila sampai sini dia akan turun balik buat ABC. Dan bila sampai sini dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5 balik, dan pergi ke situ terakhir sekali. Alright, tu sampai monthly chart. Setakat monthly chart okey. Kalau okey boleh tekan okey. Kalau tak okey tekan X. Alright. Okay. Okay ke? Tapi sambil saya minum air dulu. Tengok berapa ramai yang faham, berapa ramai yang okey. Paksi tak tu pasti. Paksi ke pasti? Kalau tengok pada prediction saya jangka 2027 sebenarnya, bukan 2025. 2027 sebab apabila ekonomi dah kembali pulih kan. Ekonomi dah kembali pulih tahun 2027 ke atas, orang dah tak buat panic buy dah semua, panic buy gold dah apa semua. USD pun semakin mengukuh kan. Bila USD makin mengukuh, gold generally dia akan slow down lah, So semua instrumen macam tu, semua instrumen, bukan gold sahaja. Okay, bukan gold sahaja.
dia memang akan ada dia punya uptrend, dia akan ada dia punya downtrend. So apabila dah cecah dia punya maximum point dia untuk overbought, dia akan berehat. Dia akan berehat. So orang dah memang dah profit kau-kau dekat situ, orang yang memang yang dah lama ke apa semua, memang dia orang dah tahu harga puncak tu, dia orang dah jual siap-siap. So harga akan drop. Sebelum harga drop, tunggu je lah. Tunggu harga drop sampai bawah balik, then ambil balik kat bawah. Sebab benda ni dia makan masa. Okay? Dia akan makan masa. Untuk dia naik pun slow, untuk dia turun pun slow. So most probably 2027 lah. Bukan 2025. Area tadi yang saya buat yang menggunakan yearly chart tadi. Jadi area sini. Depan sikit lah. Sebab kenapa saya cakap 2027? Ada reason dia. Kita tengok chart FBM KLCI. FBM KLCI. Tapi gold ni bukan dekat Malaysia je kan. Tapi ni kita tengok yang Malaysia punya index lah. Malaysia punya index. Alright. Malaysia punya index, dia most probably dia akan turun ni. Dia punya E dia ni, penurunan dia ni, saya jangka 2027 last. Sebab apa 2027? Sebab 2027 akan berlaku pilihan raya umum. Kan? Pilihan raya umum. Bila berlaku pilihan raya umum, most probably akan berlaku pertukaran government lah. Most probably lah kan. So mungkin next government coming, dia lebih perform, ekonomi lebih stabil, apa ni, kos harga hidup dan sebagainya lebih stabil macam tu kan. So ekonomi negara mungkin akan semakin pulih. So indirectly lah dia relate lah dengan pergerakan harga gold. Tapi bukan Malaysia sahaja dijangkakan. 2027 most probably lah seluruh dunia pun akan mengalami fasa dipanggil sebagai recovery yang daripada krisis yang COVID hari tu. Sebab semasa COVID berlaku kan, memang ramai banyak negara tak expect dia punya kesan dia. So kesan dia sampai sekarang lah. Sampai sekarang yang kita boleh rasa masih lagi kesan dia sampai sekarang. So kesan tu dia dia panggil apa berlarutan sampailah ke hari ini. Dan untuk pulih kembali akan ambil masa. Normally 5 tahun. Kan? 5 tahun tu adalah masa yang ideal lah untuk ekonomi pulih kembali daripada sebarang krisis. So 2020, saya jangka 2027 adalah fasa terakhir lah penurunan untuk indeks FBM KLCI. Kalau kita tengok dalam konteks negara kita lah FBM KLCI sampai sini, dan baru dia akan mula naik balik dengan gagah lah lepas ni. Okay. Kalau untuk gold, dia dah naik. Dia sekarang dalam fasa kenaikan. Okay, dia fasa kenaikan. Dia akan cecah satu level yang dia dah penat. Dia dah penat dah penat naik. Most probably 2027 lah. Tapi saya tak berani nak cakap lah exactly kan. Mana kita tahu. Cuma jangkaan sahaja. So berhati-hati je lah. Macam mana nak setting overbought oversold? Okay. First, indicator overbought oversold ni dia tak ada dekat dalam trading view. Sebab saya buat sendiri. Sebab saya buat sendiri. Dan indicator ni saya share dengan saya punya klien-klien saham. Klien-klien saham. Itu pun bukan semua klien. Hanya VIP klien sahajalah. Ada dia punya fee dia. Saya charge mahal juga. Dalam 1,200 saya charge untuk dapatkan indikator dan group VIP klien saham. So kalau tuan-puan nak pakai boleh PM lah. Boleh PM lah. Jadi saya boleh deal lah harga. Mungkin saya tak charge 1,200 lah. Mungkin boleh bagi. Sebab kalau sekiranya tuan-puan join ahli group VIP saham, yang 1,200 tu memang saya akan bagi semua lah. Bagi semua. Indikator dan group discussion sekali. Kalau just nak dapat indikator sahaja, mungkin kita boleh consider lah. Alright, so kita kembali ke chat tadi. Saya sampai pukul berapa ni Saya kalau bercakap ni saya tak ingat masa. Sampai pukul 10.30. Kita Okay. punya slot. Okay. Alright. Alright, so monthly chart dia ada sedikit momentum lagi untuk dia naik. Dan kita tengok weekly pula. Semalam saya baru je discuss dengan Puan Rabiza weekly chart dia. Oh, wave dia tak muncul yang dekat weekly chart. Saya nak kena lukis balik ke?
Yang kita tengok. Yang ini yang monthly chart. Kalau monthly chart daripada wave 4 nak pergi ke wave 5. Kalau tengok subwave dia 2 nak pergi ke 3. So kalau tengok weekly chart ni dia wave 2. Okay, 2 nak pergi ke 5. 2 nak pergi ke 3. So inilah dia punya wave dia untuk subwave yang tadi kan. Kalau tuan-puan faham lah ni. Yang apa ni, wave-wave yang berserabut ni kan. Okay, dia macam tu lah. So 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak pergi dari sini ke sini. Ini dia punya feeling dia punya subwave dia. 1, 2, 3, 4 dan 5. So kalau kita kecilkan wave dia, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Ni saya kena betulkan balik. Okay, lebih kurang macam tu. So dia akan turun sikit. Okay, turun sikit sebelum naik balik. Tapi kalau tengok pada weekly chart, kalau tengok pada weekly chart, dia masih lagi dalam fasa overbought. Sepatutnya dia memang akan naik balik. Cuma naik turun tu memang normal lah. Dia akan naik turun itu normal kan. So setiap kali turun belilah, setiap kali naik jual kan situ kalau nak short term lah macam tu. So masih lagi dalam overbought area. So masih lagi ada momentum lah untuk dia naik. Sebab before this dia dah oversold lah kat sini. Dah oversold. Sini dah overbought kan. Sini hampir-hampir oversold. Sini overbought. So overbought, oversold. Overbought, oversold. Overbought, oversold. Dia memang itu je. Dia punya cycle. Dia memang tak lari. Alright. So kita pergi detail lagi. Untuk daily chart. Okay, kalau tengok daily chart, wave yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. So sepatutnya dia kena turun sikit lagi. Dia kena turun sikit lagi. Sebab apa? Kalau tengok pada indikator dekat bawah ni, dia dalam fasa oversold. Untuk daily chart lah. Tuan-puan kan dah banyak yang jual-jual tu kan. Itu, tuan-puan yang jual ni sebenarnya. Itu yang menyumbang kepada oversold tu kan. Tuan-puan ni ada kat dalam ni. Ramai ni yang menjual kat sini. Kan? Alright. So, kena bagi peluang dia turun dululah. Dalam oversold dia ada apa tau? Dia ada dalam wave 3 ke 4 ni, wave 4 ni dia ada apa tau? Dia ada A, B dan C. Dia turun, dia naik sikit, jadi turun lagi balik. And then habis je oversold dekat sini, dia akan naik balik. Okay, dia akan naik balik. Pergi wave 4. Ini yang kita panggil sebagai fractal tadi. Okay, fractal. Maksudnya satu part geometry curve ataupun satu structure yang kecil yang berada di dalam satu structure yang lebih besar. Right. So ini yang Haji tanya tadi. Daily chart. Okay. Ni. So that's why saya punya approach untuk semua instrumen lah, tak kisahlah saham ke Bitcoin ke gold pun boleh kan, tapi kebanyakan saham lah US bursa, memang kita interpret dia step by step. So kita tengok time frame yang paling besar, kita go down, kita tone down sikit-sikit, 6 monthly, 3 monthly, 1 monthly, weekly, daily. Dan sekiranya tuan-puan lebih suka kepada time frame yang lebih kecil lagi, boleh kecilkan time frame pergi. Tapi kalau lebih kecil time frame lagi pening lah, lagi pening lah. Ini memang kita nampak ni dia memang naik, turun. Ni sepatutnya ni akan lagi turun lah kat bawah ni, sebab sini pun tak habis lagi. And then dia ada A, B dan C. Kalau saya masukkan dekat sini, A, B dan C. And then bila habis C ni, dia sepatutnya C ni akan habis bila tau? Okay. Dia akan habis area sekejap. Silap color. So area sini lah. Area sini. So normally area sini lah. Tu. So dekat sini lah kita perlukan automatic support and resistance. Kenapa kita nak automatic support and resistance? Sebab kita sendiri nak decide support resistance tu kita tak berapa mahir sangat kan. So macam kalau saya
saya dah buat satu indikator memang purposely untuk kita detect dekat mana automatic support dan dekat mana automatic resistance, and then dalam masa yang sama kita detect dia punya momentum bullish dengan bearish. Kejap sekejap. So indikator ni kalau saya tunjukkan dalam jangka masa panjang, kita tengok balik yearly chart kan. Kita tengok balik yearly chart. Saya buang semua wave-wave tu. Okay, saya buang semua yang kita dah lukis tu. Indikator ni sebenarnya saya dah buat dia supaya saya lebih mudah memahami pergerakan wave. Sebab indikator tu saya buat purposely untuk saya faham elliott wave. Apabila wave dia mengembang macam ni, dia mengembang kali pertama dia wave 1, mengembang kali kedua wave 3, mengembang kali yang seterusnya adalah wave 5. Itu paling senang lah. Alright, bila dia merah, kalau yang ni tak ada merah saya gunakan yang 6 monthly. Okay, 6 monthly. Ni lebih jelas. Ini indikator yang saya pakai tu nama dia pelik sikit lah. Bila kembang kali pertama wave 1, bila ada merah ni dia correction lah. Dia correction ni adalah wave 2. So dia naik ni buat wave 3, and then wave 4, then wave 5. So wave 5 ada sikit lagi sebelum dia kuncup balik. So bila dia dah kuncup tu, maksudnya wave 5 dah habis. Macam ni kan. Kalau tengok pada 3 monthly ni lagi jelas lah nampak. Okay. Ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Saya hanya perlu tengok dia punya kembang kuncup. Dia punya tu je, gelombang dia tu je. Kalau ada merah-merah ni confirm correction lah. Kalau tengok monthly chart lagi jelas. Okay, monthly chart. Siap ada entry lagi kan. Itu pun saya buat sendiri. So ada entry je masuk kan. Okay, so dia sekarang ni wave 5 lah. Wave 5 lah. So tak habis lagi. Ada sedikit masa lagi. So kalau tengok pada time frame kecil, kita tengok pada daily chart, di manakah sepatutnya harga dia akan retrace. Dia dah letak dah siap-siap dia punya support dia, ataupun kita panggil support lah. Kalau turun tu support dia kat sini, yang warna putih ni. Yang ini kan bukan saya decide, indikator di decide. Kita dah buat formula dia, saya dah buat coding dia apa semua supaya dia automatic dia detect di mana dia punya support dan di mana dia punya resistance. Kalau tuan-puan yang belum pernah dengar kan istilah support dan resistance ni, macam ni. Harga dia bergerak, dia ada level-level dia. Bila dia cecah satu shilling price, kita bagi sebagai resistance level, dia akan terberhenti sekejap sebelum dia dapatkan kekuatan baru untuk dia pecahkan resistance tersebut. Tapi masa dia terberhenti, kadang-kadang dia akan turun sekejap. Ambil nafas dululah. Kumpul tenaga dulu sekejap, baru dia akan ada tenaga baru untuk break. Macam tu. Itu istilah resistance. Kalau support, lantai dia. Kalau lantai dia tak kuat, dia senang je dia break ke bawah. Kalau lantai dia kuat, dia cecah dan dia akan melantun dan dia akan naik balik. So, kita tengok level ni yang support yang automatic lah, yang indikator ni dah decide dekat level 64.959. Okay, level tu. Ataupun kalau tengok gold ni kan, untuk daily dia ada beza sikit ada beza sikit. Dia dah break dah support dekat sini 1960. Tapi dah nak naik balik. Untuk gold yang ini dah nak naik balik, tapi yang ni belum. Itulah dulu saya memang gunakan yang ni untuk gold. Sekarang saya pakai yang ni. Mana-mana je Tapi konsep untuk analisa dia sama je. Cuma pergerakan dia ada beza lah. Alright, untuk daily chart, kita expect dia akan cecah 64 ni, 64.60 ni. Cuma kena hati-hati. Kalau dia break, memang dia akan habiskan dia punya oversold dululah. Dia akan habiskan oversold. Macam mana nak tahu bila oversold tu habis? Kalau nak tengok time frame lebih kecil pun boleh. Boleh gunakan 4 hourly. Ataupun nak lagi kecil, boleh gunakan 1 hourly. Boleh juga. Okay? Sama jugalah, kita boleh nampak
So resistance dia sepatutnya berada di sini. So sekarang harga sedang menurun, mencecah resistance pula, flat apa ni, support. Harga dia sedang menurun, dia nak cecah dia punya support level. So sekarang dalam zon merah lah, zon merah ni maksudnya seller ramai lah, sedang selling beramai-ramai. Tuan-puan ni selling ni. Okay, so untuk one hourly chart ni, dia baru saja start oversold. Apa maksud dia? Maksud dia orang baru je menjual beramai-ramai kat sini. Dia akan continuously bila dah ada start selling, panic selling macam ni kan. Orang lain pun akan, alamak orang dah jual, kita jual lah, jual. So akan berlakulah sales. Bukan macam diskaun lah kan, bila harga murah kan. Semua orang tapi itu membeli kan, ini menjual. So bila orang dah mula start menjual, orang lain pun menjual. So dia akan menjual beramai-ramai. So akan ada satu kita panggil sebagai momentum jualan, akan berlarutan sampailah habis oversold. Bila habis oversold, then dia akan rebound lah. Dia akan rebound naik balik. Macam tu. So untuk decide agak-agak nak turun sampai berapa, saya kena confirmkan dengan oversold punya level ni. First, kita boleh expect dia akan cecah dia punya lantai dia dekat 64.62. Most probably. Sebab lantai di situ dia kuat. Yang ni yang memang indikator ni lah yang decide kat situ, lantai dia. Kalau dia cecah sini dan dia habis dia punya oversold dekat sini, dan dia automatic akan cepat rebound. Kalau dia tak habis lagi oversold dekat sini, most probably lantai dia boleh pecah. So dari situ kita kena perhatikan lah apa reaction dia apabila dia mencecah lantai tersebut. Adakah akan cecah lantai? Most probably yes. Sebab kalau saya tengok pada time frame 30 minit kan, 30 minit pun masih lagi dalam fasa oversold. Okay? Masih lagi dalam fasa oversold, baru start je jualan tu, baru start je. So kalau baru start ni mungkin akan ada lama lama lagi lah nak menjual ni. Okay? Itulah. So adakah sesuai nak membeli sekarang? Kena tunggu sikit. Kena tunggu sikit. Tunggu sikit. Kalau dah hujung-hujung, okay macam ni. Kalau tu puan nak beli kan, tuan boleh guna 30 minit pun boleh kan. 30 minit ni tak adalah terlampau kelam kabut sangat nak tekan kan. Kalau nak beli bila? Tunggu yang 30 minit ni dah habis. Okay, bila dia dah mula naik, nak habis dah. Okay, dah dekat hujung-hujung dah dekat situ. Katalah pukul 3 pagi. 3 pagi ke 3 petang. Bila dah kat hujung-hujung dah kat situ, bolehlah tekan kat situ. Okay? Tekan. Zap, tekan kat situ. So tak perlulah tunggu lama untuk dia naik. Nak beli sini pun boleh sebab long term memang dia akan naik juga. Cuma lamalah nak kena tunggu kan. Nak kena tunggu dia habis dia punya support lah apalah kan. Then tak sure lagi nak break ke tak break ke. Kalau tengok yang indikator ni terus je, dah tahu dah dia dah habis. Okey dah. So maksudnya jimat lah masa kat situ. Alright, saya ingat tak ada apa dah ni saya nak share ni. Saya pun dah cerita semua dah yang saya tahu. Kod-kod tuan-puan ada soalan ke apa-apa ke? Ke ada tuan-puan yang nak buka akaun saham dengan saya boleh share link. Tuan-puan boleh pergi ke, sekejap saya tengok saya punya guide. Yang ini kan saya punya link ke saya punya Telegram channel untuk tuan-puan buka akaun saham. Tuan-puan boleh tekan je link tersebut dekat bahagian chatting tu, saya share. Terus masuk dalam channel Telegram ni untuk buka akaun saham. Dan bila dah buka akaun saham tu, untuk indikator ke group support ke dan sebagainya tu, nanti kita boleh sembang lah dalam tu lah. Okay? Atau PM di Telegram pun boleh. Alright, so saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada apa-apa soalan, saya serahkan dulu kepada uh, Tuan Najmi. Sampai situ dahulu. Ya saya. InsyaAllah kalau ada soalan buat peserta-peserta Zoom kita, jadi mungkin ada sedikit nak pencerahan lagi ke berdasarkan pattern-pattern yang tadi tu kan. Macam mana? Setakat ni semua boleh faham ke? Semua boleh absorb apa ilmu-ilmu yang Dr. Zul Izzi beritahu sebentar tadi? Alhamdulillah mudah dan ringkas je. Okey.
Terima kasih. Jadi kalau macam ada soalan-soalan ke apa kan, bolehlah nak tanya. Sementara kita ada masa lagi uh, beberapa minit kan, sebelum kita sudahi sesi kelas kita lah. Uh, jadi ini first time tau, TGC buat session, special session, sharing about kita punya ni lah technical analysis. Jadi mungkin kalau ada feedback yang baik daripada rakan-rakan semua kan, tuan-tuan dan puan-puan, jadi mungkin kita boleh teruskan sesi technical analysis bila-bila pula kan, setiap sebulan ke, macam mana kan. Okey, ada soalan sikit, yang 5 wave tu pakai indikator apa tuan? Soalan daripada Muhammad Hamizul bin Othman. Okay. Saya jawab. Boleh, boleh, boleh. Okey. Untuk kalau yang masa awal-awal tadi yang saya tarik-tarik chat tadi tu kan, yang tu kita pakai dia punya tools yang ada dekat TradingView je. Dia memang dah ada dah gelombang Impulse Elliott 1, 2, 3, 4, 5 dengan ABC tu. Sekejap, saya kena share sekejap. Saya share balik screen baru nampak. Okey, nampak ke? Ni Nampak, nampak, nampak. gelombang Impulse Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni yang saya gunakan untuk tarik-tarik. Dia apa ni, tarik 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. Dia memang dah ada lah 5 apa tu dia punya tangan dia tu. And then untuk correction memang kita dah ada ABC. Cuma kalau sekiranya soalan tu berkenaan dengan indikator yang dekat belakang tu, yang ada hijau merah tu kan. Yang ada hijau merah ni zone-zone dia tu kan. Yang ini adalah custom made indicator yang saya buat sendiri. Saya buat sendiri. So saya ambil masa nak buat indicator ni dalam setahun lebih, almost 2 tahun lah. Saya apa ni, tengok skrip, kodek-kodek, try and error apa semua sekali. Then saya berjaya menghasilkan indicator ni untuk saya guna. Right. So indicator ni nama dia pelik. Nama dia adalah SUTC. Maksud dia simplified um, apa ni, crossing, uptrend crossing, simplified uptrend crossing. So tujuan dia memang macam tadilah, nak detect mana wave 3, wave correction dan wave 5 seterusnya. Dia untuk faham indikator ni, memang basic dia tuan-puan kena faham dulu rangka Elliott wave yang saya share tadi. Dah faham rangka Elliott wave tu, senang je bila kita gunakan indikator ni, terus dah boleh nampak dah. Itu je lah jawapan dia. So tak ada dekat dalam TradingView sebab saya buat sendiri. Kalau tuan-puan berminat nak gunakan, boleh PM saya direct lah, ataupun senang jadi klien saham, then nanti saya boleh bagilah. InsyaAllah. Okay, alright, terima kasih. Faham tuan, terima kasih. Moga Allah tambah rezeki kita semua, InsyaAllah. Okay, alright. Jadi mungkin anda di luar sana yang tuan-tuan dan puan-puan ni yang tengok video ni, dan boleh lepas ni InsyaAllah daripada kita tak pernah buka TradingView kan, kita try buka TradingView dan kita try main yang Elliott Wave tu, kita try berdasarkan kita punya pemahaman kan. Jadi bolehlah kita at least kita practice untuk membaca sendiri. Kita boleh translate sendiri, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Dr. Zulkifli lah tentang perkongsian yang bermanfaat pada malam ini. Jadi boleh dapatkan Telegram. Ada yang nak minta Telegram daripada Doktor Zam Azizan. Okay, saya rasa Doktor dah bagi ni yang tadi ni Okay, saya copy balik lah. Saya share dekat chatting tu, yang atas tu saya punya personal, yang second tu untuk buka akaun CDS, tapi dua-dua boleh pakai lah. Okay, I see. Alright. Okay, terima kasih kepada Doktor. Alhamdulillah masih ada 89 orang yang masih ke akhir kelas. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Doktor. Sekejap, aku apa ni, MC. Video ni boleh dapat ke? Boleh, insyaAllah. Kita akan bagilah link dekat WhatsApp nanti pada pagi esok. Selalu kita dapat link tu pagi. Okey, terima kasih. Sebab saya kena tengok balik, saya nak buat pembetulan ke apa-apa nanti. I see. Okay. Terima kasih Doktor. Hmm. Jadi
sebelum saya akhiri kelas ni, saya nak buat iklan sikit. Jadi TGC sekarang ni dah sampai ke hujung tahun. InsyaAllah dah road tour kita dah habis dan kita akan buat tentatif baru untuk tahun depan. Jadi InsyaAllah kita akan bulan Januari ni kita ada consultant punya special training. Dia ala-ala uh, unleash your potential punya uh, program macam hari tu yang dekat BACC tu kan. Jadi kita akan adakan balik pada bulan Januari. Dan tak lupa juga kita sekarang ni tengah keluarkan uh, planner. Jadi untuk sesiapa yang berminat untuk dapatkan planner daripada TGC, iaitu custom lah kita buat untuk kita salin-salin apa semua kan, rekod pembelian, kita nak track rekod potential dealer kita kan. Jadi ada pelbagai lah isi benda dalam tu. Jadi untuk memudahkan kita as a consultant, itu kita fokus kepada consultant lah untuk planner tu. Jadi insyaAllah boleh berhubung dengan Cik Wafa Alia untuk pre-order, urusan pre-order. InsyaAllah kita pun akan keluarkan buku kenali emas, yang buku kuning tu kan, yang RM20 tu, kita akan keluarkan versi yang keempat lah. Jadi kat situ kita ada add-on QM Jewellery apa semua kan. Ada yang info-info terbaru kita akan include. Jadi boleh dapatkan juga dengan Cik Wafa Alia. Okey, jadi itu saja, saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi boleh jumpa lagi minggu depan di kelas Noi Product pada hari Isnin. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua tuan-tuan dan puan yang hadir dan uh, memeriahkanlah program slot malam ini. Jadi terima kasih banyak-banyak ya. Assalamualaikum dan selamat malam.